Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar kawan-kawan semua? Jadi hari ni saya nak ceritakan 5 sebab sebenar kenapa kita semua akan akhirnya beli kereta elektrik. Bukan pasal krisis iklim, bukan. Bukan pasal kita nak selamatkan planet, bukan. Bukan pasal kita kesian kat pencemaran, nak kurangkan pencemaran. Tidak. Tak, bukan semua itu. Nak tahu apa sebab sebenarnya kita akan beli kereta elektrik? Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Pertama sekali sebelum saya nak teruskan, tolong sikitlah tekan butang like dan kongsi kawan-kawan. Kalau tak boleh tekan butang subscribe lah, lagi bagus. Dan juga tekan butang loceng supaya bila kita buat keluar video-video macam ni, kawan tak akan ketinggalan. Okey, jadi sekarang ni orang kata kita mengalami krisis iklim. Oleh sebab itu kita kena berubah, kita kena mengurangkan pencemaran, kita kena mengurangkan karbon dioksida di udara dan macam-macam lah supaya bumi ini tidak tenggelam ataupun bandaraya kita tidak ditenggelami oleh laut. Itu memang satu sebab yang bagus, tapi saya rasa kita tak akan beli kereta elektrik atas sebab-sebab tersebut. Jadi, inilah 5 sebab utama kenapa kita akan beli kereta elektrik. Tapi untuk anda tahu sama ada saya bercakap benar ataupun tidak, korang kena pergi pandu uji kereta elektrik. Ini paling penting sekali, kena pergi test drive satu kereta elektrik dan beritahu saya sama ada betul ke tidak. Inilah 5 sebab utama kenapa korang akan nak beli kereta elektrik. Yang pertama sekali, bila kita bawa kereta elektrik ni, dan saya jatuh cinta dengan kereta elektrik ni memandu Nissan Leaf. Ramai orang kutuk-kutuk tu. Kereta elektrik ni dia senyap, dia tak bergegar dan dia rasa sangat-sangat selesa. Saya bawa Nissan Leaf tu, orang semua kutuk tu pergi ke Melaka, dan saya rasa macam saya bawa 7 Series, senyapnya kereta tu. Dan itulah menyebabkan saya mula kali pertama sekali terfikirkan kereta elektrik secara serius. Dia kata, wow, ini adalah satu kelebihan yang ramai orang tak sedar tentang kereta elektrik. Dan yang keduanya, kita ni kadang-kadang bila berhenti, katalah mengantuk mandu kereta, kadang kita nak berhenti, nak tidur sejalan kereta, kita mesti kena pasang aircon. Kat Malaysia ni panas, tak boleh nak buat apa. Tetapi banyak keadaan di mana bila pasang aircon, ada orang yang menghadapi keracunan gas, kan, karbon monoksida daripada exhaust masuk lah, apa semua, kita risau. Tapi kereta elektrik ni tak ada masalah tersebut. Kerana bila dia running untuk aircon pun, kereta berhenti pun, tidak ada exhaust yang keluar, tidak ada pencemaran yang berlaku di setempat, dan kita boleh menikmati aircon dalam keadaan yang sangat senyap macam dalam rumah. Kalau kita duduk dalam kereta, enjin berjalan, aircon berjalan, berasa dan berbunyi, bergegar enjin tu. Tapi dalam kereta elektrik dia senyap macam kat rumah, sedar-sedar angin je bertiup. Sepoi bahasa. Dan yang ketiga, kereta elektrik ni, saya dah banyak kali sebut dah, dia macam smartphone. Dia punya ciri-ciri dia banyak sangat. Jadi kalau kita tengok kereta biasa, mungkin ialah pemanduan ke, ada Apple CarPlay ke, ada Bluetooth ke, ada 360 camera ke. Tapi untuk kereta elektrik dia selalunya lebih daripada tu. Selalunya dia akan bersambung terus ke internet, dia boleh dikemaskini secara wireless ataupun over the air update, dan banyak ciri-ciri lagi dalam sistem hiburan dia yang selalunya mungkin bersambung dengan sistem-sistem hiburan di dalam internet. Maksudnya ada YouTube ke, ada Spotify ke, ada movie yang boleh kita tengok, ada game dan macam-macam lagi. So ini akan membuatkan kereta elektrik ni dia berasa lebih macam rumah. Terutama sekali sekarang untuk kereta elektrik, banyak yang mempunyai alat bantuan pemandu sehingga kita boleh menggunakan adaptive cruise control sehingga berhenti dan langsung dapat mengurangkan kita punya rasa penat. Itu sebab ketiga. Dan sebab yang keempat, ini dulu saya ingat inilah sebab utama dia orang akan beli, iaitu kereta elektrik itu nanti, walaupun mungkin bila kita beli harga dia mahal sikit sekarang lah, tapi di masa depan orang kata mungkin harga kereta elektrik akan sama je dengan harga kereta biasa, ataupun mungkin lebih murah daripada kereta biasa kerana komponen berkurangan. Yalah, bila dah industri itu dah mula faham tentang kereta elektrik ni dan dia punya rangkaian bekalan juga sudah diadaptasi kepada kereta elektrik dengan jumlah dengan komponen berkurangan, kos juga boleh berkurangan sebab harga bateri juga semakin berkurangan. Dan juga bila kita tengok kereta elektrik ni, dia punya maintenance ataupun kadar penyelenggaraan dia sangat jarang. Ada kereta elektrik yang setahun sekali, ada yang 20,000 km sekali, lebih kurang dalam setahun sekali lah tu. Ada yang sampai 3 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali, ada juga yang mungkin setahun sekali. So apa-apa pun kiranya tak banyaklah kos dia. Pasal kos tenaga, walaupun orang kata mungkin kos elektrik akan naik, harga elektrik akan naik, tetapi harga elektrik jarang naik boleh sama dengan harga minyak. Sebab apa? Memang seluruh dunia lah selalunya harga elektrik itu akan duduk bawah sikit daripada harga minyak ataupun bawah banyak daripada harga minyak. Kerana memang cara atau penjanaan kuasa elektrik itu dia lebih menjimatkan daripada cara kita menggunakan bahan api fosil dalam enjin kereta. Itulah sebabnya kenapa
Keempat ni, kenapa kita akan beli kereta elektrik ni? Kerana dia murah nak maintain, murah dia punya kos bahan api. Tetapi sebab yang paling penting sekali kenapa kau akan beli kereta elektrik ialah kerana prestasi dia. Jadi kereta elektrik ni seperti yang kita tahu, dia menggunakan motor elektrik lah kan. Tak kira lah dia menggunakan fuel cell ke, dia menggunakan bateri ke, atau sistem hybrid ke apa ke. Awak boleh tengok sekarang syarikat-syarikat kereta yang mewah macam BMW dan Mercedes-Benz, bila dia nak buat kereta berprestasi tinggi sekarang, dia terpaksa buat hybrid. Kenapa? Sebab enjin-enjin biasa dia orang dah mungkin tidak boleh melepasi kadar pencemaran yang ditetapkan di Eropah dan di bandar negara-negara maju. Jadi untuk menghasilkan prestasi yang lebih bagus, mereka menambahkan motor elektrik. Jadi motor elektrik ni, kebaikan dia, antara kebaikan utama motor elektrik ni ialah dia menghasilkan torque daripada RPM kosong, RPM sifar. Tekannya tu dapat maksimum torque. Dan disebabkan motor elektrik ni dia mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi, maksudnya daripada bateri tu dia nak tukarkan elektrik tu kepada kinetik, tenaga kinetik, kecekapan dia melebihi 90%. Jadi motor elektrik ni mudahlah dia menghasilkan torque yang serta-merta. Dia juga sangat menjimatkan tenaga dan hasilnya ialah sebuah kereta yang mempunyai prestasi yang sangat mengujakan, di samping menjimatkan kos penyelenggaraan, di samping menyelamatkan alam sekitar. So kita tak kisah alam sekitar tu selamat ke tidak, mungkin kita tak kisahlah harga minyak atau tak mahal pun, tapi siapa tak nak prestasi meningkat. Dan inilah kelebihan kereta elektrik sekarang, kerana ia menawarkan prestasi yang sangat memujakan. Dan saya beritahu kat kawan-kawan, kalau tak nak beli kereta elektrik, jangan pergi test drive. Kalau pergi test drive, saya janjilah ke barang kalian untuk sangkut. Kalau tak sangkut terus sampai demam, sangkut terfikir lah macam mana pun nak buat ni. Betul ke kereta elektrik macam ni? Adalah hampir 100%. 90% setidak-tidaknya. Yang confirm akan terus demam nak beli tu, paling-paling tidak pun 70-80%. Yang bawa aja kereta elektrik terus akan terfikir, uish, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat saya hendak. Itulah dia 5 sebab. Awak setuju tak setuju? Mungkin awak setuju, mungkin awak tak setuju. Kita berdiskusi di sini. Kalau boleh, tekan butang like. Kalau boleh lagi ada member-member yang tak percaya kereta elektrik ni ada kebaikan ni, kongsi dengan mereka. Mana tahu kan. Dan macam biasalah, tolong share sikit, tekan butang langganan, butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya kita banyak lagi video-video menarik yang akan dimuat naik dalam minggu ini. Pemandu Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.